Okey, tengok pada bab 1. Bab 1 kita 5 iaitu keseimbangan redox. Okey. Pertama sekali yang paling penting kamu tahu tindak balas redox. Apa itu tindak balas redox? Tindak balas redox melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, maksudnya tindak balas redox ni apabila terdapatnya tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, sekarang kita nak tahu apa itu pengoksidaan dan penurunan. Okey, pengoksidaan dan penurunan maksudnya, okey, kalau tindak balas pengoksidaan, okey, ia melibatkan penambahan oksigen. Okey, manakala penurunan adalah kehilangan oksigen. Okey, ini melibatkan oksigen. Tapi kalau melibatkan hidrogen, okey, kalau tindak balas tersebut menyebabkan kehilangan hidrogen, itu adalah pengoksidaan. Tapi kalau dia tambah hidrogen, itu adalah penurunan. Okey, kemudian tindak balas yang melibatkan kehilangan elektron. Kalau kehilangan elektron, itu termasuk dalam pengoksidaan. Dan kalau melibatkan penerimaan elektron adalah penurunan. Okey, and last sekali adalah pertambahan nombor pengoksidaan. Itu adalah tindak balas pengoksidaan. Tapi kalau pengurangan nombor pengoksidaan, itu adalah tindak balas penurunan. Okey, maksudnya sekarang, kalau tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Maksudnya, okey, bila ada bahan yang terima oksigen, ada bahan yang akan kehilangan oksigen. Maksudnya, bahan A terima, bahan B akan kehilangan. Kalau bahan B terima, bahan A akan kehilangan. Itu maksudnya berlaku secara serentak. Okey, pertama sekali kita tengok pada tindak balas yang melibatkan oksigen. Okey, kita sekarang pengoksidaan penurunan dia ada 4. Satu melibatkan oksigen, hidrogen, elektron dan melibatkan nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok pada tindak balas yang melibatkan oksigen. Okey, contoh kamu tengok Okey, yang ini adalah tindak balas yang melibatkan penambahan atau bukan penambahan, maksudnya penerimaan oksigen ataupun kehilangan oksigen. Okey, cuba kamu tengok yang pertama, magnesium. Okey, magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida. Okey, akan menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Okey, cuba kamu tengok pada magnesium. Okey, macam magnesium, okey, sebelum bertindak balas dengan karbon dioksida, okey, tak ada oksigen. Tapi selepas dia bertindak balas dengan karbon dioksida, okey, dia menjadi magnesium oksida. Okey, maksudnya sebelum ni dia tak ada oksigen. Okey, tapi selepas dia bertindak balas, dia ada oksigen. Maksudnya dia dapat oksigen. Okey, jadi magnesium tersebut terima oksigen. Bila terima oksigen, itu adalah termasuk dalam penambahan oksigen. Itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, manakala cuba kamu tengok pada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida sebelum bertindak balas, dia ada oksigen. Tapi selepas bertindak balas, okey, dia menjadi karbon. Okey, jadi maksudnya dia kehilangan oksigen. Bila kehilangan oksigen, okey, daripada karbon dioksida jadi karbon. Okey, kamu tengok balik ni penurunan. Kehilangan oksigen adalah tindak balas penurunan. Okey, jadi ini kita panggil tindak balas penurunan. Okey, daripada sini kamu nampak, okey, tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan berlaku serentak. Maksudnya, magnesium ni, okey, dia terima oksigen. Kemudian, karbon dioksida, dia kehilangan oksigen. Jadi, ini kita panggil tindak balas redox sebab dua-dua berlaku serentak.
Okey, satu terima, satu akan hilang. Okey. Itu adalah tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan. Okey, jadi itu adalah tindak balas redox. Okey. Sekarang kita tengok ini adalah tindak balas redox. Okey. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey. Ejen pengoksidaan ni adalah bahan